السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dihormati, ada ketua kampung? Ketua kampung ada? Yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat lah. Yang dihormati tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kapari waras. Orang Jawa juga ni kena ya. Yang Banjar ke yang Bugis jangan iri hati ya. Saya nak cakap tapi tak pandai. Tak kira lah kita Melayu ke, Jawa Ponorogo ke, Jawa Begelen ke, Banjar ke, Bugis ke. Yang pentingnya kita menjadi orang Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pertamanya marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillah sebagai salah satu tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang. Ya, semoga nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita
Mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, diam tak diam pada malam ini kita telah masuk terbenamnya matahari tadi 19 Sa'ban, ya, 19 Sa'ban 1443 Hijriah. Mudah-mudahan bulan Rejab yang kita telah lalui, bulan Sa'ban yang sedang kita lalui ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Ya, dan kita mudah-mudahan dipanjangkan umur, dapat menemui bulan Ramadan yang tidak lama lagi, lebih kurang 11 hari lagi, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Nabi ada berpesan kepada kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat, kata Nabi, dua nikmat yang kebanyakan manusia suka mensia-siakan. Ya, dua nikmat ini, kata Rasulullah, umatku akan datang, umatku suka mensia-siakan dua perkara ini, iaitu pertamanya nikmat sihat, as-sihhatu wal farahu, dan yang keduanya nikmat masa lapang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita dikurniakan nikmat sihat, diberikan masa lapang ini, kita dapat duduk sebentar ya di dalam majlis ilmu, yang mana kalau dekat dunianya kita ni rajin duduk majlis ilmu, tuan-tuan, dipermudahkan kita masuk ke dalam surga. Ya, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat rawahu Muslim 4867, Rasulullah telah bersabda, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan baginya, memudahkan baginya untuk jalan untuk ke surga. Ya, ibaratnya kita nak ngeracun kebun sing sewamak dhuwur semake, ya. Ni faham tak Jawa ni, ya? Yang tak faham buat faham lah, ya, tanya faham. Nah, kita ngajar kebun gek racun ni rumput dhuwur, ya. Dhuwure padha karo wonge. Nek pendek ngono penak, iki dhuwure karo wonge rumpute. Tapi nek kita lorong dhisik, milu gange ngono, lorong ngono penak apa ora? Penak. Gelis tekan ujunge, gelis entek kita ngeracun ataupun baja ataupun sebagainya. Tapi nek semak terus ora di lorong, wah, ya nyepar nyandung. Enggak wotong yang gelimpang dhisik. Tapi kalau dekat dunia ni ibaratnya kita rajin dalam masa hidupnya pergi taman-taman surga, ya ini majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah, besok dipermudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya teringat ya seorang ulama yang bernama Ibnu Ziyad, ataupun nama sebenarnya Hasan bin Ziyad. Rujuk dalam kitab At-Ta'lim Al-Muta'alim Tariqut Ta'lum yang disusun oleh Syekh Burhanuddin Zarnuji. Ibnu Ziyad ni, tuan-tuan hadirin hadirat, ya anak-anak ni masih muda lagi. Oh, masih kuat-kuatnya. Ya, stamina-nya masih kuat. Kalau keliling padang pagi, 2 pusingan biasa, masuk kelas boleh belajar lagi. Tapi kalau macam saya ni comel, taklah gemuk comel, ya. 2 kali keliling Pak dekat padang, masuk bilik darjah bukan belajar, tidur terus, ya. Mengah-mengah. Budak-budak stamina-nya masih kuat. Ibnu Ziyad ni ceritakan dia terbuka hatinya nak belajar ketika usia umurnya 80 tahun. Agak-agak dalam masjid ni ada 80 tahun. Ada tapi sedikit. Kata Rasulullah, umur umat-umatku baina sitina au sab'ina, antara 60 hingga 70. Selebihnya lebih 70 itu, kata Rasulullah, bilangannya terlalu sedikit. Ada tapi orang okey, sedikit. Siapa yang umurnya lebih 70 tu bonus lah. Syukur pada Allah. Dan jangan pula umurnya belum 60, wah aku mati suwi meneh ki urung 60 kok. Sek 48 ku umure siapa? Umure aku lah, ya. Ojo kaya ngono mula. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang itu tidak terdahulu ataupun terkemudian, walaupun satu saat sekalipun. Sebab umur ni, tuan-tuan, ya, anak-anak, umur ni, ajal ni tak mengira muda ataupun tua, tak mengira sehat atau sakit, tak mengira kaya ataupun
miskin. Tak kira berpangkat ataupun tidak, kalau dah sampai masa pergi. Ibaratnya kata guru saya macam bawah pokok kelapa. Ni ada pokok kelapa lagi sini. Sekarang pokok kelapa pun dibalak. Anak-anak kita tanya buah kopi pun dah tak kenal. Besok akan datang pokok kelapa pun tak kenal. Tinggal-tinggalkanlah dekat rumah tanam pokok kelapa. Kalau kita lihat pokok kelapa tuan-tuan, tak semestinya kelapa sing tua air gugur kan. Kalau kelapa tua tu gugur tu biasa. Itu perumpamaan orang yang telah berumur gugur tu, kelapa tua gugur tu ibaratnya orang tua yang tua meninggal dunia, gugur tu. Itu biasa. Tapi kadang-kadang masih bunga lagi pun bunganya boleh gugur. Kadang-kadang beluluk dengan cengkir mana dulu? Beluluk kalau cengkir dinisik. Beluluk. Saya tanya tempat lain-lain lah. Ya, kelapa ni lain-lain kampung ni. Ya. Akhirnya aku milih beluluk lah. Kadang-kadang masih beluluk pun gugur. Kadang-kadang maksudnya masih kanak-kanak pun kadang-kadang meninggal dunia. Kadang-kadang masih cengkir pun gugur. Dan kadang-kadang dah kelapa wis muda. Sedap diminum airnya. Dia punya isi pun lembut, degan kata orang Jawa. Enak ini gawe rucuh enak. Tapi sejak akhir ini apabila COVID ni semakin bertambah akan bilangan, kelapa memang laku tuan-tuan. Ya. RM3 jadi RM4.5 kat Bandung. Ya, aku nak cerita harga tuan-tuan. Kelapa muda pun kadang-kadang gugur. Ibaratnya masa remaja masih kuat pun kadang-kadang meninggal dunia. Kadang-kadang setandan semua gugur. Diserang berbeledek contohnya. Serang berbeledek berarti ya. Kadang-kadang satu keluarga meninggal dunia. Jadi kita kena ingat. Ya, ingat mati insya-Allah jadi bijak. Saya nak cerita Hasan bin Ziyad ni walaupun umurnya 80 tahun baru terbuka hatinya menuntut ilmu. Dan daripada 80 tahun itu diceritakan 40 tahun dia menuntut ilmu. 40 tahun dia menuntut ilmu. Dan kemudian bermakna 80 tahun tambah 40 tahun umurnya piro? 120 tahun. Betul. 120 tahun oleh kerana kefakihan ilmunya, pihak pemerintah masa itu melantik Ibnu Ziyad menjadi qadi selama 40 tahun. Jadi berapa? 120 tambah 40 sama dengan berapa? 160 tahun baru meninggal dunia tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat, tak jadi permasalahan kalau umurnya dah berumur, dah orang lama, jangan malu menuntut ilmu. Saya bukan mengajar tuan-tuan, saya bual-bual aja. Ustaz Ilman suruh datang, suruh ngajar tak boleh, bual-bual boleh. Sini banyak kan kelas mingguan. Ustaz Syed Sajud saya ada ngajar sini katnya. Ada lagi ngajar? Alhamdulillah bab fiqh, datanglah. Jadi jangan jadi alasan. Lagi-lagi masih muda. Kata Ibnu Ziyad, tuan-tuan hadirin hadirat, minta maaf. Kata saya baca riwayat Ibnu Ziyad ni, selama 40 tahun dia belajar tuan-tuan, dia tak tidur di tilam. Kalau tilam pun kau ya saprah ngono lah. Kita nek wis tua-tua gitu turun ning lantai loro kabeh wae. Lagi-lagi sejak sawitnya dah mahal ni, lagi manja tidur anak-anak. Turun ning tilam sing kandil ngono. Tapi Ibnu Ziyad ni 40 tahun sejak dia belajar dia tak tidur dekat tilam. Kerana apa? Supaya dia mudah bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Supaya dia mudah bangun, supaya tidurnya tak anteng sangat, dia dapat qiyamul lail, beribadat pada Allah. Sebab itu kata Ibnu Ziyad tuan-tuan, ataupun Hasan bin Ziyad, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, ada 3 waktu terbaik kita menuntut ilmu. Ada 3 waktu terbaik menuntut ilmu. Bila-bila belajar ni bagus, bukan tak bagus, bagus. Bila-bila masa, esok pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 3, pukul 4, arep belajar keneng dah jadi masalah. Tapi kata Ibnu Ziyad, 3 waktu ni waktu sing paling apik banget. Waktu yang lain pun belajar, tapi 3 waktu ni kalau boleh jangan tinggalkan. Lagi kenteng belajar, Pertama waktunya itu iaitu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Senang cerita kalau macam waktu sahur lah. Sebab itu anak-anak kita ni kalau belajar, saya pun ada anak lagi. Walaupun badannya besar ni, isterinya baru 1.
Ya, rumah saya suruh tambah juga. Tapi dia cakap, bang kalau nak tambah terus 3 terus. Campur dia 4. Ini namanya lulu ni orang Johor. Pula guru saya cakap kalau nak tambah kena ada 3 syarat. Beras, waras, keras. Beras, waras, keras. Ini anak-anak jangan ingat, tak kuat periksa. Ini untuk orang tua-tua. Beras ni apa? Maksudnya lagi-lagi kalau nak tambah lagi kena ada beras. Beras ni maksudnya ekonomi kena kukuh. Nombor 2 waras, kena sihat. Habis ni engkru kahwin loro piye? Yang cakap ni hari ni sihat, selalu kerap kena gawat tuan-tuan. 2 minggu lepas kena kombit, Yang ketiga keras. Keras jangan ceritalah. Keras tu masih keras lah. Kalau dah lembik tidur je tak payahlah. Berubat dulu. Tu jangan cerita ni kat masjid. Saya diam anaknya, isinya 1, anaknya 5. Kabeh lanang, dah ono wedok pen 25. Nyambil dulu tenanan entuk 5. Lanang kabeh entuk kembar. Nyambil ya. Nombor 3, nombor 4 kembar laki semua. Jadi macam-macam lah keletah anak ni, saya tak pelik tuan-tuan. Tapi kita sebagai ayah jangan putus asa. Anak-anak kita ni kalau boleh, kata Ibn Ziyad, tidur awal, bangun awal. Ini kadang-kadang turun ni sampai pukul 2, sampai pukul 3. Nek baca kitab kita apa? Nyekelan ni gepeng esok mengi. Gepeng tu orang Jawa tipis. Impun lah tipis. Saya panggil gepeng. Kalau guru saya Ustaz Ghazin, setan gepeng. Jangan jadikan setan lah. Ya, gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kadang-kadang sampai pukul 2 turu tapi selimut. Kan aku dewe nggo selimut ngono. Wis turu. Tak pateni lampu kok selimut kok biar ngono. Ada cahaya. Ndoro hati aku, anakku ki njiko uduk gae. Mukanya bercahaya. Sekali tak singkap rupane main handphone jero selimut. Masya Allah, tabarakallah. Tengok-tengoklah, kita kena tahu juga. Apabila dia bangun awal, tidur awal pukul 10 tidur, pukul 11 paling lambat, bangun biar awal pukul 4:30 pagi contohnya. 4:30 pagi, kalau boleh sihat mandi dulu. Ya, tak mandi dulu pun sebelum fajar tu mandi dulu. Dan sebaik-baiknya kalau mandi pagi ni biar air sejuk. Malam mandi suam tak apa. Mandi air sejuk ni tuan-tuan insya-Allah. Ya, dan kita mandi niat dalam hati, aku mandi sunat ni bukan mandi wajib ya. Mandi sunat, niat dalam hati, aku mandi sunat ni kerana Allah, semoga segala penyakitku mengalir bersama-sama air yang mengalir. Kita mohon pada Allah dengan berkat mandi sunat ini, ya Allah ya Tuhanku, semoga mengalirlah segala penyakit pada diriku. Sama ada penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin yang tak nampak. Penyakit zahir mudah-mudahan. Yang tak nampak tu contohnya penyakit malas. Contohnya mudah-mudahan mengalir mengikut air yang mengalir. Lepas tu dah bersihkan diri, ambil wuduk lah. Sembahyang dulu sunat tahajud. Tak dapat banyak, dapat 2 rakaat pun okey lah. Kalau selepas isyak tak sembahyang witir, boleh buat sembahyang witir lagi. Kemudian ulang kaji pelajaran sampai waktu subuh. Itu waktu yang terbaik. Dalam Batu Pahat ni lebih kurang 50 madrasah tahfiz. Sejak suruh daftar ni ramai yang daftar. Saya kebanyakan pelajar-pelajar yang hafaz Quran ni, kebanyakan mereka yang tahfiznya menjadi, kebanyakan dia mengamalkan apa? Qiyamul lail, dia tidur awal. Dia ngapalnya biasa pelajar tahfiz ni sebelum subuh. Nanti lebar waktu duha, waktu zuhur, waktu asar dia deres tahu ya. Apa yang dia hafal waktu subuh tu diulang balik semula. Tapi setiap kali sebelum waktu subuh tu itu menghafal ayat baru. Itu biasa yang diamalkan lah. Ya. Jadi waktu subuh ni waktu terbaik. Mengulang kaji pelajaran sebelum waktu subuh. Kita yang dah tua-tua ni kalau tak mengulang kaji pelajaran tuan-tuan, yang bapaknya lah terutamanya macam yang cakap ni. Tuan-tuan ingat tak hadis Nabi yang ada menyatakan salasatun aswati yuhibbullah. Ada 3 suara yang disukai oleh Allah. 3 suara yang disukai oleh Allah. Yang pertama sautun dik.
suara haiwan. Sautundik ni suara ayam jaguh keluruk. Berkokok, keluruk tu jauh kan? Berkokok. Dia sebut ayam jantan. Ayam betina keluruk apa royak? Pek ngenoi lah ya. Ini masuk TV awak lupa lah tuan. Tak masuk TV lah. Cakap depan kamera ni kaku juga. Saya suruh datang hanya dibuat kamera juga Abang Ali handsome ni. Suara ayam berkokok. Sebab itu kalau dengar suara ayam berkokok jangan mengeluh. Wala makmu jiran kita ki nyusaki kita tenan lah. Kita ki orang belu ayam tapi ngerasa ki wong belu ayam. Kek tonggo kita ki belu ayam belu lah. Kek lo wo kek lo. Wah sebab ngumpat pula. Belu ayam semangkok ayam sok pun orang pernah tekan. Ayam rendang pun wis ora pernah tekan. Sing tekan temblek angger isu mbasuh temblek. Tai ayam. Iki wong arek turu pukul 3 pukul 4 gek mampan turu yo nyepuk keluru jangan. Sebenarnya tuan-tuan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak cerita panjanglah tuan-tuan, dalam kitab Al-Askar ada menyatakan tuan-tuan bahawa ayam berkokok itu kata Rasulullah di antara haiwan yang nampak malaikat rahmat membawa rahmat. Jadi kalau dengar ayam keluruk kita baca doa apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik, macam doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah ya Tuhanku, mohonkanlah anugerah kelebihan daripadamu di sisimu. Dengar ayam keluruk. Ataupun binatang-binatang yang lain tu berzikir tuan-tuan, mengikut bahasanya cuma kita tak faham. Contohnya suara kodok. Suara kodok suara katak kodok ni beza tuan-tuan sebenarnya. Suara katak ni masing-masing bunyi betul. Kalau tempat saya kataknya bunyi apa? Right. Betul aja. Mungkin pada kampung baru ni wrong. Salah aja betul. Katak ni berzikir tuan-tuan. Kita tak tahu. Apa satu lagi cengkrik apa? Cengkrik haiwan pun berzikir. Mudah-mudahan dengan keberatan haiwan yang berzikir ini mengumandangkan suara ayam keluruk ataupun sebagainya, itu di antara mungkin kata guru saya Datuk Haji Kiai Suhaili itu, di antaranya itulah yang di antara sebagai membasmi wabak. Contohnya COVID-19 ini disebarkan melalui angin. Mungkin dengan keberkatan suara-suara haiwan ini dapat membasmi wabak-wabak yang disebarkan melalui angin. Okey, pendek aja. Yang kedua, suara yang disukai oleh Allah, sautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang membaca Al-Quran. Dan anak-anak kita tuan-tuan yang belajar ni tuan-tuan, kita ni kadang-kadang sekarang ni kadang-kadang Rasulullah pesan kepada kita di hadis Nabi, kita selalu dengar, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima wa kitaballahi wa sunnatin nabi. Aku tinggalkan kamu dua perkara, betul. Selagi kamu berpegang pada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi pegangan kita sekarang apa? Bukan kita lah, kita ni macam tuan-tuan. Pegangan anak-anak kita kadang-kadang kebanyakannya apa? Gepeng. Tak payah anak-anak lah saya ngomong gitu. Saya ngomong gitu, kadang-kadang nunggu kerja. Dino Kamis kan ono budayakan Quran. Wis aku mahi parik gantung. Sebelahi parik sangit, sebelahi parik bisu, sebelahi parik kudo. Sebelahi ini parik sepadan, parik sidik, jalan Batu Putih. Lungo kerja ngono, tekan Batu Putih, wis satu juga 5 batu tuh. Delok gepengnya tertinggal, sanggup balik lah. Sanggup balik nek gepengnya tertinggal. Tapi kalau dah sampai Batu Putih, tengok tafsir Quran pimpinan Rahmannya tertinggal, agak-agak aku harus balik apa ora? Agak-agak harus balik apa ora? Aku terus terang memang harus balik tuan. Harus balik. Alah aku nyilih nyepak karo koncone ngono ya kan. Tapi nek handphone tertinggal yo goleki tenan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya dah lupa nak cerita apa tadi ni tuan-tuan. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau boleh sebelum dia pergi sekolah, anak-anak semua ni, sebelum pergi sekolah,
Kalau boleh tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum pergi sekolah sempat-sempatkanlah dibaca Quran. Tak dapat satu makrok, dapat 5 ayat pun jadi. Satu makrok tahu? Satu ain tak ilman ni ya Allah, qiraat. Saya janji seru you morning. Lagi-lagi tak ada gigi, ngopos saja tuan-tuan. Jadi imam tak boleh. Kalau boleh tuan-tuan sebelum pergi sekolah, mulakan dulu dengan baca Quran. Sempat-sempatkan. Tak dapat satu makrok, 5 ayat pun, 2 ayat, 3 ayat tak baca. Dan kalau boleh tuan-tuan anak kita baca Quran, biar guna mushaf Quran. Jangan guna gepeng. Bukan jangan tu bukan hukumnya haram tak. Guna mushaf Quran ni lagi bagus. Sebab guna gepeng ni godaannya banyak. Tengah baca gitu, tiut. WhatsApp masuk. Assalamualaikum, apa khabar? Baru baca tabarakallazi biyadihi. Tabarakallazi. Masuk. Ngeteh ya malam ni. Ngeteh pula. Memang tak habis-habislah baca. Jadi anak kita guna Quran, tandakan. Jadi setiap hari itu dia baca ayat sambung. Kerana orang baca Al-Quran ni adalah mujizat kalamullah. Adalah mujizat yang paling besar dikurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bercakap dengan manusia, sebelum kita bercakap dengan makhluk waktu pagi, kita mulakan dengan membaca kalamullah. Sebab membaca Al-Quran ni tuan-tuan tak sama baca surat khabar. Tak sama baca WhatsApp, Facebook, tak sama. Ada orang baca surat khabar ikut hukum tajwid. Di pertandingan keputusan pilihan raya ada macam tu. Ada sidahnya. tak ada itu apa mat asli, tak ada. Tapi kalau baca Quran, ya Allah, otak kita lagi banyak berfikir, lagi aktif. Oh, ni hukumnya izhar, kena baca terang dengan nyata. Oh, ini hukumnya idgham ma'luna, non mati bertemu ya. Oh, ni hukumnya idgham bilahuna, non mati bertemu ra. Kan? Oh, ni ibtidak, wakafnya dekat sini. Ibtidaknya macam mana? Oh, ini bayat, ini lagu apa ni, taranum apa? Bayati, gasai ke apa ke? Jadi otaknya bertambah aktif. Percayalah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi rajin-rajinlah baca Quran. Lagi-lagi bulan Ramadan ni. Janganlah bulan Ramadan aja baca Quran. Bulan Sa'ban, bulan Rajab ni sebagai preparation. Preparation tu. Persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Mula daripada bulan Rajab, bulan Sa'ban. Dah latih baca Quran. Nanti bulan Ramadan dah biasa. Bulan Rajab dah biasa puasa sunat. Pergi bulan Ramadan dah biasa. Cuba kalau tak pernah puasa sunat, satu Ramadan, angkat kuping pun orang kuat. Tak biasa. Yang ketiga, suara apa yang disukai oleh Allah? Ni saya nak kaitkan dengan yang orang tua-tua. Sautul ladzi yastaghfiru bil al-ashar. Sautul ladzi yastaghfiru al-ashar. Maksudnya suara yang disukai oleh Allah yaitu orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kita nak istighfar ni bila-bila masa boleh. Tapi waktu yang terbaik tuan-tuan, dalam surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18 ada menyatakan. Saya ini lupa tuan-tuan. Saya ini kalau dah lupa tak ingat, kalau ingat tak lupa. Itu kelemahan saya tuan-tuan. Cari ubat belum ada penawarnya. Banyakkan selawatlah di antara penawarnya tuan-tuan. Kita istighfar ni bila-bila masa boleh. Tapi lagi-lagi yang terbaik tuan-tuan, pada waktu sahur itu, sebelum subuh, perbanyakkanlah istighfar. Kita dah sembahyang tahajud, dah sembahyang tasbih, tutup sembahyang witir, kok masuk subuh belum masuk lagi, pukul 6-8 minit contohnya. Kok belum masuk lagi, ada 15 minit. Sambil dorong-dorong ngono baca istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ulang lagi. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Banyak. Kita baca, kalau tak malas bangetnya astaghfirullahalazim. Tapi tuan-tuan, kita minta ampun untuk diri kita. Minta ampun untuk siapa? Mak bapak kita sukanya mak bapak kita dalam kubur tu ibu-ibu, anak-anak. Kita baca kalau dah meninggal lah. Kalau masih hidup pun suka, betul tak?
Anaknya juga sebelum subuh kok duduk mentengkereng itu tak baca WhatsApp, kok istighfar. Suka tak kita kalau kita masih hidup? Wah, suka banget, betul tak tuan-tuan? Ya, minta top up RM10, ambil RM20. Kan? Kita pun tak sayang. Ini mainan handphone. Kon bocor ngaji, kau orang gelem, kau sembahyang, gepeng air, jaluk RM10. Iki loh RM10. Kan itu juga baru manusia. Baca istighfar banyak-banyak. Ya. Minta ampun kedua ibu bapa kita, minta ampun sekian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Okey. Cukup. Yang keduanya tuan-tuan, tadi waktu terbaik waktu sebelum subuh, ya. Yang keduanya kata Hasan bin Ziyad, waktu terbaik menuntut ilmu iaitu waktu remaja. Macam anak-anak ni, waktu terbaik. Kalau kita ni dah tua-tua boleh, jangan besok ada kelas lain semua tak datang. Loh, tapi kau orang tekon apa, mam? Usah kamal ke ngajar dia ngomong, menuntut ilmu ni waktu remaja kok. Aku wis tua ya balik ae. Iki masa ni wong nonom kau belajar. Jangan begitu. Kalau orang muda belajar, kita yang lagi tua ni lagilah rajin belajar. Sebagai contoh kepada anak-anak muda. Tuan-tuan duduk ni pun para malaikat mendoakan tuan-tuan. Nak nunggu waktu Isyak, duduk dalam majlis ilmu pula. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, kata Hasan bin Ziyad, waktu terbaik menuntut ilmu, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu waktu antara maghrib sampai Isyak. Waktu antara maghrib sampai Isyak macam ni lah. Waktu maghrib sampai Isyak, waktu terbaik. Sebab itu banyak kelas tuition maghrib sampai Isyak. Kelas-kelas takmir begitu juga, maghrib sampai Isyak. Cuba minggu depan buat kelas macam ni pukul 12 malam. Agak-agak macam mana? Macam silat-silat yang berceramahnya pun tak datang. Waktu maghrib sampai Isyak ni adalah waktu terbaik menuntut ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi untuk anak-anak, dalam hadis ada mengajarkan kita, Rasulullah bagi tip supaya bagaimana ingatan kita supaya bertambah kuat. Pertama tuan-tuan, waqala alaihi salatu wassalam, man aradal yahfazal ilma fa'alaihi an yulazima khamsa hisab. Sabda Nabi, barang siapa yang mudah nak menghafal akan ilmunya, menghayati akan ilmu yang dipelajari, lazimkanlah mengamalkan 5 perkara. Amalkanlah 5 perkara anak-anak sekalian. Dan kita sebagai orang tua pun sama-sama. Yang pertama, al-aula salatul lail walau rak'ataini, iaitu amalkanlah tuan-tuan mengerjakan solat malam meskipun 2 rakaat. Amalkan tuan-tuan. Ya, biarlah kita menjadi ahli tahajud. Bukan ahli terkejut, ya, ahli tahajud. Dan tuan-tuan, kalau kita dah biasa qiyamul lail, tak datanglah masalah apa. Bulan Ramadan ni saya ada pergi satu tempat tuan-tuan, tapi bukan daerah Batu Pahala, Kampung Baru. Tak mungkin. Saya pergi tempat, saya nak pergi parking bulan Ramadan, pelik. Geng 8, geng 08 sebelah geng 20. Ya, saya musafir. Ini ada kongsi gelap ke masjid ni? Saya tanyalah dengan jemaah kat situ, bang, nak tanyalah, ini parking 08 ni apa benda? Itu parking 20. Oh, ini bukan kongsi gelap, bang. Ini parking untuk 8 rakaat. Ini untuk parking 20 rakaat, geng 20. Kenapa bergaduh? Bergaduh tuan-tuan. Kalau dia parking satu tempat, nanti yang 8 rakaat nak balik, dia parking dekat depan. Walaupun dia buat 8 rakaat sembahyang Isyaknya awal datang. Yang geng 20 pula, azan Isyak dah kumandang, takbiratullah pun banyak tertinggal. Dia parking sebelah belakang. Bergaduh, jadi dia nak keluar tak boleh. Buat geng 08, geng 20. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Nak buat 8 lah, nak buat 20. Yang buat 8 janganlah memperlekehkan pula yang buat 20. 8 ni 20 tu kan kata Sayyidina Umar. Jangan perkecilkan Sayyidina Umar. Ingatkan Sayyidina Umar tu buat Umar sebelah kampung ke? Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, sehingga kan Nabi ada menyatakan, sekiranya ada Nabi lagi selepasku, tapi memang tak adalah, kamulah orangnya wahai Sayyidina Umar.
Dan Saidina Umar ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara kelebihannya dia masyhur akan karomahnya. Karomah ni kemuliaan yang dibagi pada orang-orang yang soleh. Contohnya satu masa tuan-tuan, negeri Mesir sana ada sungai namanya Sungai Nil. Ada, pernah dengar Sungai Nil? Satu masa Sungai Nil ni dia surut, kemarau, garing tenan, hampir garing lah. Apabila Sungai Nil garing, maka tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Sebab sana adalah sungai yang utama. Ketika itu dia punya walinya ataupun menteri besarnya Amr bin Al-As. Dia punya Perdana Menterinya Amirul Mukminin Saidina Umar Al-Khattab yang berada di Madinah. Jadi apabila sungai ini kering, tuan-tuan, rupa-rupanya ada Arab Kipti Mesir ni setiap tahun dia buat memuja syaitan. Dia buat korban, dan korban yang paling top anak dara. Dicemplung ke dekat sungai tersebut, menjamu untuk jin, syaitan. Jadi apabila Amr bin Al-As tahu perkara itu berlaku, azan sampai Amr bin Al-As ni kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allah. Tahu. Salid. Ya? Salid. Oh ya, salah. Terima kasih. Allah. Terima kasih. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La la haula wala Allahu Akbar, Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة تامة وصلاة قائمة سيدنا محمد وسلم وسلم عليه رافعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sama sikit lagi tuan-tuan Boleh lagi dalam 5 minit 8 minit. Saya sambung tadi tuan-tuan, ini sebenarnya lari tajuk tapi sebagai apa? Sikit sebenarnya sebagai kita ulang kaji. Kadang-kadang sekarang ni banyak orang yang memburukkan sahabat Nabi. Ya, lagi-lagi Imam Syafi'i pun ada yang buruk-burukkan Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lalu Amr bin Al-As ibaratnya macam mati besar kat Mesir. Dia dengar ada orang melakukan perkara yang khurafat, perkara yang syirik. Maka Amr bin Al-As pun ajak pembesar-pembesar, ajak YB ke, ibaratnya YB lah, ajak tok pengulu, ajak ketua kampung pergi tepi Sungai Nil menegah perbuatan tersebut. Dan dia telah mengadukan kepada Perdana Menteri, ibaratnya Perdana Menteri lah, iaitu kepada Saidina Umar Al-Khattab. Lalu Saidina Umar Al-Khattab memecahkan tahniah di atas tindakan tegas Amr bin Al-As. Lalu apa yang dibuat oleh Saidina Umar? Dia menulis sepucuk surat. Biasa kita menulis sepucuk surat ni untuk orang, betul tak? Dia menulis sepucuk surat untuk Sungai Nil. Apa yang ditulis oleh Saidina Umar? Saya terangkan dalam bahasa Melayunya je, tuan-tuan. Wahai Sungai Nil, sekiranya kamu mengalir kerap mengikut kehendak Allah, maka alirkan air dengan derasnya. Tapi sekiranya kamu mengalir mengikut kehendak kamu sendiri, maka berhentilah kamu daripada mengalir. Surat tersebut dibagi kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As narang gawe apa surat kiki. Pi aku ngomong karo Sungai Nil kan. Lalu diceritakan Amr bin Al-As campakkan surat Saidina Umar tu, dimasukkan dalam Sungai Nil. Dengan keizinan Allah, Sungai Nil tu mengalir air dengan begitu banyaknya dan sungainya bertambah besar sehinggalah hari ini. Itu karomah. Itu karomah lah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita janganlah memperkirakan nak buat 8-8, nak buat 20-20. Ya, jangan sampai bertelagah. Akhirnya tak buat langsung, lagi susah tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat. Yang kedua, amalkanlah qiyamul lail supaya ingatan kita bertambah kuat. Yakinlah tuan-tuan, orang yang qiyamul lail tuan-tuan hadirin hadirat, ingatannya akan bertambah kuat, akan diberi kebijaksanaan. Para alim ulama tuan-tuan, kalau kita teliti contohnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, dia memang qiyamul lail. Kadang-kadang dia solat subuh dengan wuduk solat isyak tuan-tuan. Bermakna satu malam tak tidur. Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendirikan solat satu hari satu malam 300 rakaat. Tuan-tuan pernah 300 rakaat? Buang kosong-kosongnya 3 pun alhamdulillah Ustaz. Itu saya, tuan-tuan tidak. Rajin-rajin bangun malam. Ini kadang-kadang nak sembahyang hajat tunggu sekolah buat sembahyang hajat perdana. Tapi bukan tuan-tuan lah. Itu pun untung Ustaz nak pergi daripada tak nak pergi. Memang betul ya. Yang kedua, supaya ingatan kuat tuan-tuan, amalkan berwuduk. Amalkanlah berwuduk. Lazimkanlah sentiasa berwuduk tuan-tuan. Kita yang dah tua-tua ni, kalau boleh jangan lupa tidur dalam keadaan berwuduk. Kerana ada malaikat, kalau kita tidur dalam keadaan berwuduk, ada malaikat yang mendoakan kita. Dia duduk dekat kepala kita sedang tidur dalam keadaan berwuduk. Dia doakan apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa si fulan ini kerana dia tidur dalam keadaan berwuduk. Kalau boleh kita sentiasa dalam keadaan batal ambil wuduk, batal ambil wuduk. Insya-Allah kita diberi ketenangan, dipelihara umur yang tinggal. Betul? Contohnya kita ambil wuduk, tiba-tiba kau ana rondo nyepak-nyepak. Astagfirullahalazim, aku juga wuduk kau nyepak-nyepak, batal wudukku, betul? Rondo reti rondo. Contoh naik rondo lah, contoh. Kita rondo pula tuan-tuan amal wuduk. Lagi-lagi nuntut ilmu tuan-tuan. Seorang ulama namanya Abdul Aziz bin Al-Khalawani ataupun Syekh Al-Khalawani ataupun gelarnya Al-Imatus Syams. Dia ni tuan-tuan satu masa dia nak pergi belajar anak-anak, perutnya sakit. Ibaratnya wetenge sepu lah. Mungkin mangan nongko ke, mongko nek ora tahan sepu ya.
mangan ubi kokian banget ke wetenge sebu. Kita kalau nak pergi kelas perutnya sebu, sakit perut, agak-agak pergi sekolah, pergi kelas tak? Macam nak pergi dari ni kelas Ustaz Kamal wetenge sebu. Gue wah diketuk peng ngono. Agak-agak lunga apa dah? Ni aku cuti. Ora lunga. Tapi Syekh Al-Khalawani ini walau perutnya sakit, dia pergi menuntut ilmu dalam keadaan berwudu. Sedang dia belajar, buang angin. Ambil wuduk lagi. Duduk tak lama sekejap, buang angin lagi. Ambil wuduk lagi. Diceritakan sampai 17 kali. Macam tuan-tuan belajar kentut, ambil wuduk. 5 minit kentut, ambil wuduk. Kentut, ambil wuduk. Konconnya pelik. Kau orang ni kau jika wuduk ai ke kena apa? Apa belajar jika wuduk ki wajib? Nah, ibarat tapi orang ngomong koyo ngono lah. Bahasa kitab tak macam tu, ni bahasa saya lah. Translate Jawa. Kau kok belajar kok jika wuduk ai ki apa wajib? Nuntut ilmu dalam keadaan wuduk? Ya ora. Aku biar belajar karo tok guruku. Ya kita ni belajar biar ramai guru. Kalau seorang guru ni takut taksub seorang guru je tuan-tuan. Biar ramai guru takut. Aku dulu ada belajar dengan seorang guru. Memanglah belajar dalam keadaan wuduk tu tak wajib, sunat aja. Jadi aku diajarkan oleh tuan guru, ilmu itu cahaya. Betul? Berwuduk itu pun cahaya besok dekat akhirat kelak. Jadi cahaya bertemu cahaya bertambah terang lah. Jadi kita kalau ambil wuduk ketika belajar, insya-Allah syaitan nak wuduk pun susah. Sebab dah dinding air wuduk. Amalkan. Nombor 3, bagaimana ingatan kita biar kuat. Yang nombor 3, tuan-tuan hadirin hadirat, amalkanlah bersugi. Yang cakap ni gigi tak ada pun cakap. Masa tu tak baca kitab, main-main di baling skru, tanggal telur untukku ya. Bersugi kerana menguatkan ingatan, menguatkan tulang belakang, mencerahkan mata. Wih, banyak kelebihan bersugi. Ya, nak belajar bersugi dulu. Itu nombor apa? Nombor 3. Nombor 4, yang nak menguatkan ingatan tuan-tuan, bertakwalah kamu kepada Allah. Biasanya pelajar-pelajar yang berjaya ni, akhlaknya dengan hubungannya dengan Allah dia jaga, hubungan sesama manusia dia jaga, dengan mak ayahnya tak pernah melawan. Kalau dia tak berapa nak suka, dia diam, cakap dengan baik-baik. Jumpa orang tua naik basikal, Assalamualaikum, apa khabar Pak Imam? Anak isopo yo, kok api teman. Alah anak ikan kaci kasim kaya lo. Api lah ya Allah, bocah ki api. Motor ni kita bocor. Tok, kenapa tok motornya bocor ni? Tak apa tok, biar kita yang sorongkan. Atau pegang basikal ya. Putu ni sopo kau wapi tenang. Kita doakan tak nyambai? Doa. Cuba bayangkan kita naik motor, kayak bocor ngono. Ono bocah makin bakar. Kalau kita sing sabar, ya Allah ya Tuhanku, semoga dibukakan pintu hati anak-anak ini ya Allah. Berikanlah keselamatan padanya. Itu yang mungkin makamnya tinggi. Orang yang biasa, wah ngajar, berpuparit, belok lah. Kalau kita berakhlak mulia, orang doakan yang baik-baik, tuan-tuan. Ya. Yang kelima tuan-tuan, bagaimana ingatan kita biar kuat, mudah ilmu kita fahami. Kata Rasulullah tuan-tuan, pastikan niat kita makan. Kita makan, niatnya apa? Mencari keberkatan. Semoga dengan aku makan ini, dengan keberkatan, semoga Allah Ta'ala beri kekuatan, kesehatan, supaya aku kuat beribadah. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah, ini penutup lah tuan-tuan ya, nak cerita panjang lagi, banyak lagi. Saya pernah berceramah dekat, bukan berceramah, bual-bual lah, dekat satu tempat Parit Kasim. Jalan Parit Jali itu ada Parit Kasim kan. Ada Isra' Mi'raj tu dah 3 kali. Masuk tahun ni saya dia juga tapi tak boleh pergi. Sebab apa? Kena positif. Jadi ganti orang lain. Ada Pak Haji tu, atuk saya panggil dia atuk. Umurnya hampir 100 tahun. 90 lebih gitulah. Malam-malam naik motor, tak pakai cermin mata, bawa motor sendiri. Handphonenya Apple Crowa. Apple Crowa tahu?
Saya handphone Redmi. Abang Alif ni tu mahal lah. Malu saya, jauh ni betul ni. Dapat 4 dia kalau beli ni. Tak apalah, syukur ada yang ada. Apple kerowak tahun-tahun semua belum. iPhone tu saya nak guna pun bingung tuan-tuan. Oh, boleh pakai iPhone. Ya Allah, saya pun Tok, Atuk apa amalan Atuk ya? Tolonglah kongsi ilmu. Oh, apa tahu Ustaz? Pun aku belajar karo Riko kok kongsi ilmu. Aku ni orang ngajar tu, bual-bual lain. Tu, berilah ilmu. Pertama dia kata, kita hidup ni jangan merengut aja. Merengut tu. Mencungcung. Hidup kena happy. Maksudnya kena ceria. Walaupun ada masalah, kena banyak senyum, jumpa orang senyum. Tanda-tanda ahli surga kena depan. Pertama, mukanya manis. Mukanya manis tu jangan balik nanti dipopok gula, bukan. Di antaranya banyak senyum. Nombor 2, mulutnya yang baik. Cakap yang baik, rajin zikir, baca Quran, cakap dengan orang tak menyakitkan hati orang. Nombor 4, letak pertama di hatinya adalah Allah, bukan makhluk. Nombor 3, nombor 4, tangan yang enteng. Tangannya suka buat kebajikan. Itu tanda ahli surga. Nampak masjid ada tai cecak, cepat-cepat dia bersihkan. Nampak kipasnya belum matikan, cepat-cepat dimatikan. Tapi kalau orang yang alah ono noce kok. Wis digaji saku hati ni orang itu ono kerjong ni aku tolong. Dia tak macam tu. Tangannya ringan. Jadi tuan-tuan, Atuk ni kata, pertama kita kena happy. Happy maksudnya berlandaskan syariat Islam lah. Kalau susah hati ke apa, banyakkan istighfar kata dia. Banyak minta dengan Allah. Yang nombor 2, kalau makan minta berkat. Bukan minta penyakit. Kadang-kadang orang kita ni belum makan dah minta penyakit. Uish, jangan makan durian, kolesterol. Ni bahasa saya lah, minta maaf ya, tinggikan suara sikit. Wih, pucuk ubi, hijau nanti jantung banyak hijau sumbat. Belum cakap, belum makan dah minta penyakit. Kambing, wih, darah tinggi naik. Kadang-kadang saudaranya dekat Segamat, musim durian, kebetulan dia tanam pokok durian musangking. Sanggup kereta-kereta barunya tu bawa musangking, nak bawa durian kasih saudaranya duduk kampung baru Batu Pahat, nak kasih dia durian percuma. Kereta barunya sanggup dia bau. Dah sampai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah bang, sampai juga jauh-jauh. Lepas PKP ni sampai sini, ni abang bawa durian ni. Durian, kita tak makan lah. Kolesterol tinggi. Ya Allah. Tapi bukan tuan-tuan lah. Ni contoh. Orang tu cakap, jika makan minta keberkatan. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ini petua dia. Hai kambing, aku nak makan kau, kau jangan makan aku ya. Itu dalam hadis tak ada. Itu yang dia cerita. Hai kambing, aku nak makan kau, kau jangan makan aku ya. Tapi yang pentingnya Allahumma barik lana tadi. Bismillah. Dan yang ketiga dia cakap, banyak-banyakkanlah bersedekah. Kerana orang yang bersedekah ini di antara kelebihannya, dipanjangkan akan umurnya. Panjang umur itu memang umurnya dipanjangkan. Yang kedua, ada yang menyatakan walaupun umurnya tak panjang, tapi kebaikannya terus dicatat sampai hari kiamat. Ada yang kata umurnya panjang, walaupun dia mati, kebaikannya disebut. Satu lagi kata dia, banyakkan sedekah dan rajin-rajin menghubungkan silaturahmi dan ukhuwah Islam. Ini dibuktikan tuan-tuan dalam kisah Nabi Daud alaihissalam. Buka dalam kitab Sirah Salikin, kelebihan tajuk menghubungkan silaturahmi. Satu masa Nabi Daud ni jumpa dengan malaikat Israel. Israel ni tugasnya apa? Israel nyabutnya nyawa. Wahai malaikat Israel, kata Nabi Daud, aku arep takon sithik. Umur saudaraku sing sebelah ngarep kae umure garik pirang dino. Yang sana pula takut pula, Ustaz jangan tunjuk sini lah. Tunjuk sini lah. Nabi Daud kata, wahai malaikat Israel, saudara saya tu di sebelah hadapan, umurnya tinggal berapa hari. Israel ni tugas nyabut nyawa. Dia tengok, oh wahai Nabi Daud, umur saudara kamu itu garik 6 dino, tinggal 6 hari. Lalu berpisahlah Nabi Daud dengan malaikat Israel.
Jadi Nabi Daud pun dah standby. Yang Galilea nanti standby ya, kejap lagi ada orang meninggal tau. Cangkul-cangkul ni dia golek ya. Ibaratnya kau yang menolak. Sampai hari yang ke-6 ditunggu-tunggu tak mati-mati. Lepas subuh, lepas asar, lepas zuhur, orang mati-mati. Apabila dah masuk hari ke-7, tak mati lagi. Hari ke-8 tak mati lagi, hari ke-9 tak mati lagi, hari ke-10 tak mati lagi, hari ke-11 tak mati lagi, hari ke-12 tak mati lagi, 13 tak mati lagi, 14 tak mati lagi, 15 tak mati lagi, 16 tak mati lagi. Tuan-tuan pun dah tidur aja tuan-tuan. Ni kalau saya sebut memang lama tak habis. Dah sebulan tak mati, 2 bulan tak mati, setahun tak mati, 2 tahun tak mati. Ni apa dah jadi ni? Kata tinggal 6 hari ni dah 2 tahun tak meninggal dunia. Malaikat Israel salah tengok orang ke? Itu batin dalam hati batin. Diceritakan tuan-tuan, saudara Nabi Daud tu akhirnya mati juga. Sepatutnya umurnya tengah 6 hari, Allah Ta'ala panjangkan jadi 20 tahun baru meninggal dunia. Lalu ceritakan Nabi Daud bertemulah dengan malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kau cakap saudara aku tu umurnya garik 6 dino. Kau sampai 20 tahun baru meninggal. Kau silap apa? Orang, aku orang silap. Cuma ketika aku nak nyabut nyawa dia tu, saudara kamu, Allah Ta'ala perintahkan aku supaya tangguhkan untuk menyambut nyawa saudara Nabi Daud ni beberapa ketika sampai 20 tahun. Kalau begitu, apakah amalan saudara aku itu? Kata malaikat Israel, saudaramu Hindu dalam masa hidupnya dia sering menziarahi mak bapak dia. Sering menziarahi mak bapaknya. Kalau dia sakit, carikan ubat. Lauknya kurang, carikan lauk. Rumahnya bocor je dibetulkan. Ni kadang-kadang anak-anak berkira tuan-tuan. Walah bapak is kapal sawit tu wokeh kok. Kalau putu ni pun orang pernah nyiprat, faham? Orang pernah nyiprat tadi. Kena duit wokeh seorang payah. Jangan. Itu banyakkan tak apa. Yang keduanya, dia dalam masa hidupnya suka ziarahi kaum kerabat yang dekat, kaum kerabat yang jauh, jiran-jirannya dia suka ziarahi. Maksudnya dalam masa hidupnya dia suka menghubungkan silaturahmi dan menghubungkan ukhuwah Islam. Lalu dipanjangkan umurnya dalam keberkatan. Jadi saya rasa setakat itu saja pada malam ini. Jadi mudah-mudahan sembang-sembang saya ini dan ini, kalau dia silap dan salah harap dapat dimaafkan. Cuma ini sebagai oleh-oleh lah, minta tolong bagikan ni. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan saya rasa dah amalkan lah tuan-tuan. Saya ambil dari ni dalam kitab Partikel Solat yang Sempurna yang disusun oleh Syekh Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Ini adalah amalan-amalan sunat ketika dalam sembahyang. Kita sekarang ini berada di akhir zaman. Apabila Nabi Muhammad diutuskan, kita berada di akhir zaman lah. Ya, kita tambah baiklah dalam solat kita. Ya, selain buat yang fardu, yang sunat abad kita buat, rukun kita buat, sunat hayat pun kalau boleh janganlah ditinggalkan. Yaitu yang pertama, bacalah doa selepas kita membaca tahiyat akhir. Sampai baca fil alamina innaka hamidum majid. Setidak-tidaknya tambah kita mohon perlindungan daripada 5 fitnah, ataupun yang menyatakan 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ada yang dalam kitab lain Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dua-dua boleh. Nak mula jahannam dulu, azab kubur dulu pun boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau tuan-tuan mampu lagi, awalnya baca dulu Allahumma fil lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Lepas tu baru baca ni. Kalau susah sangat, Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam pun boleh. Anak panjang lagi pun ada tuan-tuan. Tapi kalau jadi imam janganlah panjang-panjang sangat. Dapat 4 ni pun okey. Yang keduanya, ini tambahan aja ya. Selepas kita i'tidal, kita biasa baca Rabbana lakal hamd. Betul? Tambah lagi Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pernah Rasulullah tengah sembahyang, Rasulullah
ada sahabat baca Rabbana lakal hamd, kok ada yang tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lepas sembahyang Rasulullah pandang belakang. Oh, semua sahabat ketakutan. Siapa yang baca tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat takut, diam je, ingatkan kena marah. Rupa-rupanya Rasulullah kata, aku tadi melihat lebih 30 malaikat berebut-rebut nak menulis pahala orang yang baca tadi. Oh, barulah aku yang baca ya Rasulullah. Jadi bacalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.